Salam sejahtera, Prof. dan rekan-rekan. Saya Stephanie. Tajuk saya adalah halangan dalam pengurusan perubahan. Tindakan pemimpin sekolah ke arah sekolah berkesan. Menurut Rahimah Haji Ahmad 2015, sekolah merupakan agensi yang penting dalam pembinaan generasi masa hadapan. Guru besar merupakan tulang belakang kepada keberkesanan sekolah dan bertanggung jawab untuk memastikan sekolah berada di landasan yang sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Pencapaian dan kecemerlangan sekolah terletak pada kepimpinan yang berkesan. Dalam menentukan keberkesanan sekolah, guru besar sebagai pemimpin di sekolah harus menyediakan kemahiran kepimpinan dan pengurusan yang profesional bagi melaksanakan strategik yang dapat memenuhi ciri-ciri untuk mencapai sekolah berkesan. Guru besar juga berperanan sebagai pemimpin perubahan, perlulah bijak mengesan, mengenal pasti dan menilai segala kekurangan dan kelebihan dari segi pengurusan sumber manusia dan fisikal yang ada di sekolah untuk tujuan perubahan dan penambahbaikan. Menurut Hopkins 1994, penambahan merujuk kepada proses perubahan dari pendidikan akibat daripada keupayaan sekolah mengubah pengurusannya. Di sini Miles juga berpendapat bahwa proses penambahbaikan merupakan proses perubahan yang sistematik terhadap pembelajaran dan faktor-faktor dalaman sekolah untuk mencapai pendidikan berkesan. Vance pada 1995 juga mendefinisikan penambahbaikan sebagai satu usaha yang berterusan secara sistematik yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran di satu atau lebih sekolah dan tujuan akhir ini adalah untuk mencapai pendidikan yang berkesan. Oke, kita lihat kepada teori laluan matlamat yang dipelopori oleh Martin G. Evan dan House Robert pada tahun 1971. Pendekatan teori ini lebih tertumpu kepada pemimpin yang mempengaruhi subordinat dan dalam mencapai matlamat yang ditetapkan mengikut laluan matlamat. Pemimpin haruslah mengaplikasikan style kepimpinan yang berbeza mengikut teori pengurusan perubahan dalam mengikut situasi mempengaruhi dorongan, prestasi, dan kepuasan subordinat. Evan juga berpendapat bahwa kebolehan pemimpin untuk menyediakan ganjaran dan menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat untuk mencapai matlamat. Gaya kepimpinan akan mendorong subordinat bertingkah laku melalui jenis-jenis ganjaran yang akan mereka perolehi. Menurut Robert House pula, pemimpin mengenal pasti pemboleh ubah luar jangka yang membantu menentukan gaya kepimpinan yang paling efektif. Kedua pemboleh ubah ini telah dikenal pasti, yaitu ciri-ciri pribadi para pekerja dan tekanan persekitaran, dan juga tuntutan di tempat kerja yang perlu dihadapi oleh para pekerja. Modal yang digunakan pakai ialah modal EDKR yang dipelopori oleh Jeff Hyan, yaitu CEO of Proactive Change Management dan diterbitkan pada tahun 2003. Modal perubahan ini banyak digunakan dalam latihan dan juga coaching. EDKR membawa maksud seperti berikut. E untuk awareness, yaitu kesadaran yang timbul untuk melakukan perubahan. D untuk desire, yaitu keinginan yang kuat untuk mengambil bahagian dalam melaksanakan perubahan. D untuk knowledge, yaitu pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. E untuk ability, yaitu keupayaan untuk menerapkan kemahiran dan tindakan dalam perubahan. Dan R untuk reinforcement, yaitu penguasaan terhadap diri untuk menjaga perubahan yang telah berlaku. Oke, kita lihat kepada kajian literatur mengenai sekolah berkesan menurut Peter Mortimer 1995. Beliau telah menyenaraikan serba ciri sekolah berkesan itu. Pertama, kepimpinan profesional, perkongsian wawasan dan tujuan, persekitaran pembelajaran, tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, pengajaran yang bertujuan, jangkaan kejayaan yang tinggi, pengukuhan yang positif, pemantauan kemajuan, hak dan tanggung jawab pelajar, hubungan rumah dan sekolah, dan yang terakhir adalah organisasi pembelajaran. Peranan guru besar adalah melaksanakan usaha penambahbaikan melalui amalan profesional di sekolah dengan memberikan penekanan kepada polisi dan struktur pengurusan, analisis keperluan, perancangan, aktiviti, serta pelaksanaan dan tindakan susulan. Guru besar perlulah bijak dalam mengesan, mengenal pasti, dan menilai kekurangan dan kelebihan dalam melakukan perubahan. Menurut Hopkins, penambahbaikan merujuk kepada proses perubahan untuk dalam pendidikan dari
akibat daripada keupayaan sekolah mengubah pengurusannya, manakala Marx pula berpendapat bahwa proses penambahbaikan merupakan proses perubahan yang sistematik untuk mencapai pendidikan yang berkesan. Dan Vance pula mendefinisikan penambahbaikan sebagai satu usaha yang berterusan secara sistematik yang bertujuan untuk mengubah keadaan pembelajaran di semua sekolah untuk mencapai pendidikan yang berkesan. Okay. Melalui kajian yang telah dilakukan di salah sebuah institusi pendidikan awal, didapati bahawa halangan dalam perubahan adalah disebabkan oleh pertama, pengetahuan iaitu elemen kunci pengetahuan mempunyai kesan negatif terhadap perubahan kejayaan pengurusan. Mengembangkan pengetahuan memerlukan pelbagai aktiviti yang membolehkan setiap orang belajar dengan cara yang paling berkesan bagi pekerjanya. Kedua adalah kewibawaan pemimpin. Kelemahan lain adalah hakikat yang dianggap kepimpinan tidak berkesan dan tidak menggalakkan dalam perubahan. Ketiga adalah penilaian prestasi. Penilaian prestasi terhadap pekerja yang sangat jarang akan tidak dapat mengundang kepada perubahan yang akan dilakukan. Kita lihat daripada raja sini, tahap signifikan kesemua adalah berada pada tahap kurang daripada 0.05, iaitu bermaksud terdapat perbezaan signifikan antara pengalaman dan pengetahuan tentang perubahan yang menunjukkan bagaimana pengurusan pengetahuan dapat difahami dari segi sumbangannya untuk kelebihan daya saing. Dan juga perbezaan yang signifikan antara pengalaman dan kesedaran menunjukkan bahawa seseorang individu mempunyai tahap kerja yang tinggi dan boleh berubah, mereka lebih cenderung dan mempunyai kesedaran mengenai berbanding perubahan yang mempunyai tahap kerja yang rendah. Berikut merupakan petikan daripada temu bual bersama beberapa responden di beberapa sekolah. Okay, kajian daripada channel ini mendapati bahawa pengetua sekolah sering menukar strategi pengurusan mereka agar perubahan sekolah dapat dicapai. Pengetua sekolah juga membawa perubahan yang mereka rasa bermanfaat dan dapat membantu dan bukan hanya mendengar daripada arahan atasan yang tidak membantu dalam perubahan sekolah. Mereka juga akan membantu guru-guru mereka untuk berubah dan menggalakkan guru-guru bersikap lebih inovasi. Okay. Untuk memastikan keberkesanan sekolah, pemimpin sekolah perlu mengambil berat mengenai kemajuan dan penambahbaikan sekolah. Oleh itu, beberapa isu telah dikemukakan untuk pemimpin sekolah menitik beratkan isu-isu yang boleh membantu dalam perubahan sekolah mereka. Pertama, pemimpin perlu membuat analisis bagi menentukan keperluan dan kemahiran yang diperlukan oleh guru mereka kerana keberkesanan sekolah sangat berkait rapat dengan guru. Kedua, program perkembangan staf ataupun latihan dalam perkhidmatan perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa dan harus secara berterusan untuk memastikan guru-guru mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan dapat menerima perubahan. Ketiga adalah faktor luaran seperti maklum baras daripada ibu bapa dan masyarakat agar perubahan sekolah dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Okay. Implikasi daripada perubahan pendidikan boleh dilihat daripada beberapa aspek ini. Pertama adalah daripada dasar, iaitu peranan sistem sekolah sangat penting dalam pembangunan negara. Kementerian harus sentiasa berusaha membangunkan sektor pendidikan dengan memperkenalkan pelbagai dasar dan yang dapat menjadi cabaran kepada sekolah untuk melaksanakan perubahan. Oleh itu, dasar haruslah diperbaiki mengikut perubahan dunia. Kedua adalah implikasi terhadap latihan. Latihan pemilihan untuk jawatan guru penolong kanan perlu diberi keutamaan dengan mengadakan keupayaan pelaksanaan berbanding dengan pengalaman kerana ini lebih kepada syarat untuk memilih menjadi guru besar. Ketiga adalah terhadap organisasi sekolah. Pentadbir perlu menguruskan organisasi, pentadbir harus memahami perkara yang ingin disampaikan dengan lebih teliti untuk membantu dalam perubahan sekolah. Kesimpulannya, keberkesanan sesebuah sekolah bergantung kepada corak kepimpinan yang diamalkan oleh pemimpin sekolah tersebut. Untuk menjadikan pendidikan berubah ke era baru, pemimpin sekolah masa kini perlu berubah atau diperbaharui untuk memastikan sekolah mengalami perubahan yang berterusan ke arah sekolah berkesan. Pemimpin sekolah juga seharusnya peka dengan perubahan dunia agar dapat seiring dengan perubahan yang berterusan agar tidak ketinggalan zaman.
Sekian, terima kasih.